Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, harapnya pelajar-pelajar yang ada di hadapan saya pada hari ini terus bersemangat untuk mengulang kaji pelajaran bagi topik geografi semester 2. Kita pergi kepada topik yang kedua iaitu edaran air tanah. Jadi kalau kamu dah menguasai, ya, dah memahami, dapat imbas semula topik yang telah kita bincangkan semalam berkaitan dengan kitaran hidrologi, jadi edaran air tanah ini akan menjadi lebih mudah. Ya, jadi kita akan lihat, ya, berdasarkan kepada sukatan yang ada. Ya, berdasarkan panduan sukatan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, apa yang perlu kamu tahu berkaitan dengan edaran air tanah. Ha? Jadi dalam edaran air tanah ini calon seharusnya dapat menyatakan, menghuraikan proses edaran air tanah. Ya, jadi bila kita nak menghurai proses edaran air tanah itu yang mana satu? Ya, jadi berdasarkan sukatan ni jelas. Dia berikan bahawa edaran air tanah itu merangkumi larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, ya, simpanan air tanah, keporosan, ketelapan dan juga aquifer. Dan yang kedua, pelajar perlu dapat menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air tanah. Jadi kalau kita tengok pada sukatan ini, ianya tak jauh beza daripada apa yang telah kita bincangkan dalam kitaran hidrologi. Ya, jadi kalau kamu tengok, ya, kalau kita baca, mengulang kaji berdasarkan buku rujukan, ya, ramai pelajar yang tak ada kaedah study smart tu. Ya, ramai pelajar yang dia akan study kitaran hidrologi satu, edaran air tanah itu satu, ya. Sedangkan dalam geografi ini, pada peringkat awal lagi, semasa kamu semester 1, telah diberikan penekanan apa itu sistem. Sistem itu ialah satu set angkubar yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Apa set angkubar yang berinteraksi itu? Set angkubar yang berinteraksi itu adalah 4 komponen dalam alam sekitar fizikal yang merangkumi atmosfera, hidrosfera, litosfera dan juga biosfera. Jadi keempat-empat komponen ni kalau kamu faham apa sub komponen yang ada pada setiap bahagian, jadi dan kamu berani untuk menggunakan setiap komponen tersebut dalam jawapan kita, jadi tugas kita menjadi lebih mudah. Maksudnya kamu faham konsep, ya, kamu tahu istilah-istilah penting dalam geografi, kamu mengenali 4 komponen tersebut, jadi tugas kita jadi lebih mudah. Ya, sebenarnya geografi ni kalau kita teliti, ya, bila kamu ulang kaji, kamu tengok balik semula, ianya adalah merupakan satu satu subjek yang sering saling kait, saling hubung, ya, antara empat-empat komponen tersebut. Dia tak boleh lari. Tak boleh lari. Jadi kalau semalam kita dah mengenali tentang kitaran hidrologi, edaran air tanah pada hari ini lebih mudah. Tapi kita bukan semata-mata untuk mengurai proses, menguraikan faktor, kita tengok juga kesan daripada edaran air tanah ni kepada yang lain. Kan? Sebab bumi ni kan adalah merupakan satu sistem yang saling berinteraksi untuk capai keseimbangan. Apa sahaja perubahan yang berlaku pada satu komponen, dia akan menyebabkan berlakunya perubahan pada satu komponen yang lain. Ya, jadi bila kita nak sebut tentang edaran air tanah, ya, dalam geografi ni dia banyak istilah, kan? Banyak istilah. Jadi istilah yang ada itu mestilah kita boleh faham. Ya, dalam geografi kita tak adalah apakah yang dimasukkan edaran air tanah, tapi dia boleh juga tanya, kan? Tak salah pun, ya. Sebab itu adalah salah satu istilah yang ada dalam kitaran hidrologi. Ya, apa itu edaran air tanah? Supaya kita nak membezakan tentang kitaran hidrologi itu tadi. Edaran air tanah ini ialah pergerakan yang berlaku dalam bentuk cecair. Air lah. Kan air itu apa? Air itu dalam bentuk cecair. Ya, pergerakan. Edaran. Edaran itu ialah pergerakan. Ya, pergerakan yang berlaku dalam bentuk cecair, jadi dia bergerak ke mana? Melalui liang pori tanah ataupun melalui celah-celah rekahan tanah, dan dia akan mengalir dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Itulah dia edaran air
tanih. Ya, jadi bila kita dah bincangkan tentang rajah gitar hidrologi yang semalam, ya, kamu jelas dia punya proses menegak, kamu jelas dia punya proses mendata, jadi kita akan cantas sebahagian, kita akan hanya ambil edaran air tanah sahaja. Jadi yang mana satu? Tadi kalau dalam sukatan ada banyak. Ya, ada banyak. Tetapi kalau berdasarkan kepada rajah gitar hidrologi ini, edaran komponen yang penting dalam edaran air tanah ialah larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah. Inilah komponen utama selain tiga yang lain. Ya, komponen utama dalam edaran air tanah. Edaran pergerakan air cecair dekat mana? Ya, tanah. Dalam tanah. Jadi kita tak akan bincang benda-benda yang berlaku di luar daripada permukaan tanah. Kita tak akan bincangkan apa yang berlaku di lapisan atmosfera ni. Ya, jadi kita akan membincangkan edaran air tanah. Jadi dekat mana nak bermula? Jadi kita tengok soalan yang pernah keluar. Kita bila nak mengulang kaji, kita terus kepada sukatan dan bentuk soalan supaya kita familiar. Oh, macam ni rupanya soalan, dan dalam masa yang sama, cikgu akan berikan tips bagaimana kita nak menjawab satu-satu soalan tersebut. Jadi nampaklah kita ni tahu, faham dan kita buat. Jangan tahu, ya, kita faham tapi kita tak buat apa yang telah diberi penekanan. Ya, jadi dalam tahun 2013, ya, pernah keluar soalan ini dalam soalan struktur. Bagaimanakah? Semalam cikgu cakap bagaimanakah IPK? Isi, proses, kesan. Itu untuk soalan struktur yang bentuk lain. Ya, soalan struktur dalam bentuk 1, 2, 3 ataupun dalam soalan esei. Tapi kalau soalan yang macam ini, ya, soalan ni kamu kena tengok juga. Bukan semata-mata tengok pada nombor 1, 2, 3, kamu tengok juga ruang jawapan. Kalau ruang jawapan tu tak ada nombor, maksudnya kamu kena menjawab dalam satu perenggan. Contoh soalan kita yang tak ada nombor, jelaskan konsep, berikan maksud. Ya, itu dia tak ada nombor. Jadi begitu juga dengan soalan proses macam ni. Bagaimanakah proses edaran air tanah berlaku? 4 markah STPM 2013. Dia tak ada nombor. Bila tak ada nombor, dia bagi satu ruang jawapan dalam 4 baris macam tu, bagaimana kita nak jawab? Jadi bila soalan bentuk proses macam ini, dia bagi ruang jawapan dalam 4 baris contohnya. Kalau kamu nak menjawab, kamu kena rujuk pada markah. Rujuk pada markah. Begitu jugalah macam soalan konsep kan. Rujuk pada markah. Kalau 2 markah, 2 istilah penting. Kalau 3 markah, 3 istilah penting. Dan kalau macam ni pula, 4 markah, maksudnya mesti ada 4 step. Mesti ada 4 step. Itu yang pertama. Dan yang kedua, proses tersebut mesti dah dihurai secara berturutan dan nama pun proses. Ya, macam kita nak buat kuih. Takkanlah tiba-tiba dah bakar, lepas tu patah balik ke belakang. Jadi proses tersebut mestilah berturutan. Jangan kamu terpedaya dengan sekarang ni ada banyak juga, ya, hari tu cikgu tengok tentang pembuatan masakan. Macam itulah dia tunjuk cara macam-macam yang agak susah, tiba-tiba ada cara yang mudah. Jangan terpedaya macam tu. Jadi bila kita proses, mestilah proses itu dihurai secara berturutan. Ya, daripada awal, pertengahan, akhir. Dan mestilah tulis dalam satu perenggan. Janganlah tulis dot, tak mau. Bila dot, ya, kamu pun tulis dot 1 untuk yang awal, dot yang kedua, peringkat yang seterusnya, dot yang ketiga. Dia tidak nampak proses itu dihurai secara berturutan. Dia tidak ada kesinambungan. Kalau macam tu kita tak terima. Paling-paling pun kamu akan dapat untuk baris yang pertama je. Rugilah. Walaupun kamu menjawab baik, ya, huraian itu jelas, tetapi format yang diberikan itu tidak tepat. Jadi dia tidak berkesinambungan.
Ya. Okey, jadi ini tips ya, jika keluar dalam soalan struktur untuk kamu membincangkan bagaimana proses. Ya, bila proses, bila satu soalan bagaimanakah kalau dalam soalan esei semalam struktur dah cakap IPK. Kalau kata kuncinya proses juga kita guna kaedah IPK. Tetapi kalau dalam bentuk satu perenggan macam ni, kamu kena menjelaskan proses tersebut dan step dia, langkah demi langkah. Urutannya ada 4 langkah yang perlu kamu ambil kira. Jadi macam mana nak jawab? Bagaimana nak jawab? Ya dia nak tengok macam mana edaran air tanah itu berlaku. Jadi sebab itu tadi cikgu mula-mula cikgu dah bagi maksud edaran air tanah supaya kita jelas edaran, ya, pergerakan, ya, air, cecair, ya, tanah. Maksudnya dalam permukaan tanah. Jadi kita ambil sebahagian daripada proses kitaran hidrologi. Ini contoh jawapan. Okey. Apabila hujan turun, dia mesti ada ejen. Kalau tak cerita tentang hujan, air apa yang nak beredar? Kan? Dalam proses kitaran hidrologi semalam pun kita dah bincangkan tentang proses pembentukan hujan. Jadi dalam edaran air tanah juga, hujan itu adalah satu ejen yang menyebabkan edaran air tanah ini berlaku. Kalau tak ada hujan, edaran air tanah tak berlaku lah. Simpanan air tanah juga akan berkurang. Ya. Okey, jadi apabila hujan turun, ya, proses cegatan silara akan berlaku. Dia bermula di sini. Ini ejen, ini cegatan silara berlaku. Kalau tak ada cegatan silara, kenapa nak masukkan cegatan silara? Cikgu cakap bahagian ni saja. Sebab dia nak cerita proses. Dia mesti ada daripada permulaan. Permulaan tu hujan. Ya. Bila hujan turun, apa proses yang seterusnya? Cegatan silara. Kalau tak ada cegatan silara, macam mana hujan tu nak melalui proses resapan? Tak ada cegatan silara, larian air permukaan akan laju. Air tidak akan tersimpan dalam tanah. Okey? Apabila hujan turun, proses cegatan silara berlaku. Satu markah. Cikgu cakap kalau 4, ada 4 step. Ya? Tapi tak ada dah betul cegatan silara. Proses resapan. Larian air permukaan, air mengalir. Tak boleh lah. Tak nampak proses itu bagaimana. Jadi kenalah buat ayat. Ya. Okey, step yang kedua. Sebahagian air akan melalui proses resapan. Sebahagian akan melalui proses resapan. Sebahagian lagi akan mengalir sebagai larian air permukaan. Satu resapan, satu lagi larian air permukaan. Dan akhirnya, air akan mengalir ke sungai. Sama ada dia larian air permukaan, dia akan mengalir ke dalam sungai. Kalau proses resapan juga, dia akan mengalir ke sungai juga. Sebab tanah kita ada liang-liang pori yang membenarkan air masuk dan mengalir. Dan akhirnya nanti dia akan keluar ke mana-mana bahagian sungai. Hulu, tengah, hilir. Dia tak semestinya, okey, dah masuk dalam resapan, dia mesti keluar dekat hilir. Tidak. Dia boleh keluar di mana-mana bahagian. Hulu, tengah, hilir. Okey. Jadi bagaimana untuk menjawab jawapan yang lengkap? Inilah bentuk jawapan yang lengkap yang boleh kita berikan. Kalau tak keluar pun soalan tentang proses edaran air tanah, tapi kalau keluar soalan bagaimanakah proses resapan berlaku? Bagaimanakah proses resapan berlaku? Kamu ambil lah daripada hujan, cegatan silara, masuk dalam liang pori tanah, dan sebagainya. Sebab itu cikgu semalam tekankan, mesti kenal semua komponen kitaran hidrologi. Daripada komponen-komponen tersebut, ianya boleh diangkat. Salah satunya sebagai soalan struktur. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tadi kita dah sebut kan tentang apa komponen-komponen yang ada dalam edaran air tanah. Pada tahun 2018, keluar soalan berkaitan dengan huraikan 4 proses dalam edaran air tanah. Jadi penting. Satu, proses. Yang kedua, kena tahu. Nak cerita tentang proses apa. Sebab itu dalam peperiksaan nanti, baca teliti soalan itu satu persatu. Jangan nak panik sangat. Banyak nak kalut sangat. Jangan. Ya. Baca, teliti, tengok. Jangan gopoh-gapoh.
Sebab kalau kamu kumpul gambar, nanti kamu tersalah bagi ya proses sekitaran hidrologi tersebut. Dia nak edaran air tanah sahaja. Jadi bila edaran air tanah sahaja, maka merujuk kepada komponen-komponen yang ada dalam tanah. Okey, jadi tips ni soalan samalah macam semalam. Ya, proses IPK, isi, proses, kesan, dia akan membawa kepada 3 markah. Kalau macam ni jelas. 4, dah nampak dah 4. 4 kali 3. Jelas. Tapi kalau dia kata huraikan proses dalam edaran air tanah 12 markah, kamu nak bagi berapa? Jadi pegang kepada kata kunci yang ada pada sini, proses. Ya, jadi bila proses, dia akan membawa kepada tiga markah. Ya, jadi kalau semalam nak boleh cerita tentang kitaran hidrologi, jadi rasanya tak ada masalah untuk kamu membincangkan tentang edaran air tanah. Ya, jadi isi, proses, kesan. Larian air permukaan. Mesti ada dalam proses tersebut kamu kena menjelaskan bagaimana larian air permukaan berlaku. Okey. Bagaimana ianya berlaku. Jadi bila larian air permukaan, apa sahaja yang kamu nak cerita kenalah ada ejennya. Ya, hujan. Ya. Apabila hujan turun, sebahagian air hujan akan meresap masuk ke dalam tanah. Itu prosesnya akan meresap masuk ke dalam tanah. Jadi kesannya apabila tepu, sebahagian air akan mengalir di permukaan bumi sebagai larian air permukaan. Baik, bagaimana kita nak highlight kepada pemeriksa bahawa isi kita sudah ada 3. Ada isi, ada proses, ada kesan. Biasanya kalau kita dalam menjawab soalan esei, cikgu yakin dan percaya kamu telah didedahkan cara menjawab yang betul. Ya, dalam perenggan yang pertama, ya, untuk soalan esei mula-mula bagilah intro. Ya, jangan tiba-tiba larian air permukaan titik terus hurai. Terperanjat jugalah pemeriksa kena selak balik soalan apa ni. Ya, jadi dalam kamu menjawab soalan, walaupun kita dalam soalan bentuk huraikan, tak ada pengenalan, tak ada pendahuluan, tapi kamu buatlah sedikit bagi memudahkan pemeriksa. Proses dalam edaran air tanah ialah larian air permukaan. Titik. Kenapa nak kena titik? Tak boleh ke terus sambung? Kita nak tarik pemerhatian pemeriksa, itulah isi kita. Supaya tak adalah pening nak cari dekat tengah, kat tepi, kat belakang. Ya. Kalau pemeriksa memang dia akan mencari sebaik-baiknya di mana jawapan pelajar ni. Tapi mudahkanlah kerja pemeriksa. Kita biasakanlah yang betul. Janganlah kamu buat ikut kamu saja. Kan? Proses dah tahu. Larian air permukaan titik. Jadi kalau nak ulang balik larian permukaan tu ada masalah. Ya? Apabila hujan turun, sambunglah. Sebahagian air hujan akan meresap masuk ke dalam tanah. Itu adalah proses. Dan apabila tepu, menyebabkan sebahagian air ini akan mengalir semula di permukaan bumi. Jadi tak nampak kesan kan? Jadi kamu sebut kesannya. Apabila air ini tepu di dalam tanah, maka sebahagian akan mengalir di permukaan bumi. Kadang dalam teknik menjawab, cikgu akan sentiasa tekankan kepada pelajar, untuk soalan bagaimanakah, untuk soalan proses macam ini, di akhir jawapan kamu, tolong highlight yang itu adalah kesan. Jadi kamu tulislah kesannya apabila tepu. Okey? Jadi kat situ jelas, nampak tersusun. Ini ada isi. Ini kamu menerangkan proses itu berlaku, bagaimana larian air permukaan itu berlaku. Dan kamu terus kaitkan juga tentang kesan. Jadi tak adalah terlepas pandang kesan yang mana satu. Terpaksa nak cari I mana, P kat mana, K kat mana. Kan menyusahkan. Ya? Jadi jelas, tersusun, cantik. Ya? Dan biasanya kalau kita nak menjawab soalan ini, jawablah dalam 3 ke 4 baris. Nampaklah sedikit kematangan dalam kita menjawab soalan, ayat pun tersusun dan mudah difahami. Janganlah 2 baris je. Walaupun kita nampak isi tu ada, tapi bila 2 baris tu saja tak nampak adanya kematangan. Standard pelajar tingkatan 6, standard pelajar
universiti. Ya. Okey, untuk yang kedua, proses yang kedua, kamu langkau satu baris. Ini untuk memudahkan pemeriksa. Langkau satu baris, kamu buat perenggan yang kedua. Kalau kamu nak buat penanda wacana, tak ada masalah. Seterusnya, resapan, titik. Tak ada masalah. Kalau kamu nak tulis resapan, titik pun tak ada masalah. Tapi janganlah resapan tu kamu tulis satu baris kat atas, lepas tu huraian kat bawah. Jangan. Itu dah tak nampak dalam bentuk esei, kan? Resapan, titik. Jadi kamu jelaskanlah bagaimana proses resapan itu berlaku. Hujan yang turun menyebabkan hujan tersebut akan meresap masuk. Ya? Ya, ada apa? Ada apa masalah? Nak masalah? Ada soalan? Tak ada apa? Okey, kalau ada apa-apa problem, sila maklumkan pada saya. Ya, bila uh, kita dah bercakap, kita tak perasan apa yang berlaku di hadapan. Ya, okey, saya teruskan. Okey, yang seterusnya. Boleh nampak slide? Ya, slide yang seterusnya berkaitan dengan 4 proses dalam edaran air tanah. Ya. Jadi kita teruskan dengan resapan. Jadi kamu jelaskan bagaimana proses resapan itu berlaku. Ya, kamu dah faham dah apa itu resapan. Jadi kamu boleh jelaskan hujan, ya, air hujan itu akan meresap masuk ke dalam liang pori tanah. Kesannya air akan tersimpan dalam tanah ataupun mengalir ke sungai. Ya, sebab bila ada lapisan, ya, air bawah tanah tersebut, sebahagian dia memang akan tersimpan, manakala sebahagian lagi akan mengalir keluar. Ya. Baik, yang seterusnya kita tengok aliran air bawah tanah. Ya. Aliran air bawah tanah. Apa itu aliran air bawah tanah? Ya. Baik, ya. Ada masalah ke pada skrin? Baik, ya. Kita tengok yang seterusnya, aliran air bawah tanah. Bagaimana kita nak membincangkan tentang aliran air bawah tanah? Ya, aliran air bawah tanah kita nak tengok apa itu aliran air bawah tanah. Aliran air bawah tanah ini adalah air yang mengalir di bawah tanah, kesan daripada proses resapan itu tadi. Ya, jadi bila dia dah meresap, akan berlakunya pergerakan air dalam lapisan akuifer. Ya, dalam lapisan aquifer ini pula, kesannya nanti dia akan menyebabkan berlakunya ada 2 jenis batuan. Satu batuan aquifer, dia akan menakung air, manakala satu lagi ialah aquiclude, iaitu dia akan membenarkan aliran air sungai. Ya, dia akan membenarkan aliran air sungai. Ya, jadi ini 3 proses. Kita tengok proses yang seterusnya, simpanan air tanah. Apa pula simpanan air tanah? Simpanan air tanah ni hujan masuk. Sama proses kan? Simpanan air tanah. Ya. Lepas tu kita tengok tadi yang sebelum tu aliran air bawah tanah. Dia akan sama resapan. Semuanya tu akan tersimpan. Semua itu akan tersimpan dalam tanah. Ya, jadi simpanan air tanah ini pula air hujan yang meresap masuk melalui liang pori tanah. Sama dia punya huraian. Kesannya dia akan tersimpan di lapisan bawah yang mana pada ketika itu batuannya adalah tidak telap air. Bila tidak telap air, batuan itu poroi, liang porinya besar, maka dia boleh menyimpan air yang banyak. Ya. Dan proses yang seterusnya ialah dari segi keporosan. Ya, proses yang seterusnya ialah dari segi keporosan, yang mana ruang rongga itu akan mudah untuk meresap air. Rongga yang besar, ya, kesannya rongga yang besar akan mudah diresapi, manakala rongga ataupun liang-liang pori tanah yang kecil akan menyebabkan permukaan bawah tanah itu akan menakung air. Dan yang seterusnya, yang terakhir, ketelapan. Apa itu ketelapan? Ketelapan ni ialah keupayaan tanah itu sendiri untuk menampung air. Kalau tak telap, dia akan menyebabkan air itu akan dialirkan. Tetapi kalau dia telap, air itu akan tersimpan di dalam tanah. Jadi edaran air tanah ini sebahagian akan mengalir ke sungai, sebahagian lagi akan tersimpan sebagai air bawah
tanah. Itu yang mineral water. Kita akan boleh tengok kepentingan air bawah tanah ini kepada manusia. Salah satunya dalam sektor perindustrian membuat air mineral. Okey. Ada persoalan sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya? Tadi adalah edaran air tanah. Apa proses-proses yang ada? Yang ini pula ialah bagaimanakah aktiviti manusia dapat mempengaruhi edaran air tanah. Jadi sekali kita tengok bagaimanakah merujuk kepada IPK. Sekarang ni pula aktiviti manusia ini menjadi isi utama. Jadi dalam jawapan kamu nanti isi utama mestilah merujuk kepada aktiviti manusia. Lepas tu dalam huraian nak cerita tentang apa? Mempengaruhi edaran air tanah. Bila mempengaruhi, sama ada dia boleh positif ataupun dia negatif. Sama ada dia boleh meningkatkan edaran air tanah ataupun dia boleh mengurangkan simpanan air tanah. 12 markah. Soalan ini pernah keluar STPM tahun 2020. Jadi bila 12 markah dia nak 6 isi lah. Dia nak isi. Semalam pun kita dah membincangkan aktiviti manusia dalam proses kitaran hidrologi. Tapi semalam kita bincangkan berkaitan dalam huraian. Hari ni pula dia terbalik. Semalam kita tengok tentang huraikan kitaran hidrologi yang dipengaruhi oleh aktiviti manusia. Yang ni pula aktiviti manusia pula yang mempengaruhi edaran air tanah. Okey. Kalau soalan ni kita terbalikkan. Bagaimanakah edaran air tanah boleh mempengaruhi aktiviti manusia? Boleh juga. Tapi tak banyaklah, tak bolehlah nak bagi dalam soalan esei. Sebab edaran air tanah ni tak banyak. Ada beberapa komponen sahaja. Paling-paling boleh keluar dalam soalan struktur. Larian air permukaan, resapan. Tengok kat sini. Baik, jadi bagaimana kita nak hurai? Isi IPK. Isi adalah aktiviti manusia. Sebab aktiviti manusia ni kita jumpa dulu. Proses manusia tu buat apa? Mesti buat apa? Kalau tak ada buat apa, proses tak ada. Bila isi ada, proses tak ada, kesannya ada, kamu dapat 1 markah aja. Takkanlah ada isi, ada aktiviti manusia, tiba-tiba kesan. Apa manusia tu buat? Kalau tak ada, dapat 1 je lah markah. Sayang, kalau dalam proses itu kamu tidak menyatakan dengan jelas. Manusia buat apa? Jadi mesti ada kata kerja, dia buat apa? Mesti ada nampak dia buat apa. Aktiviti pembalakan, pokok ditebang. Aktiviti perhutanan pun boleh. Dia akan duduk dalam komponen yang sama. Dia bukan isi yang berbeza. Janganlah buat aktiviti pembalakan, perenggan pertama. Aktiviti perhutanan, perenggan kedua. Awarded. Sebab isi dalam kumpulan yang sama. Isi dalam kumpulan yang serupa, jadi kita tak boleh terima. Kita akan ambil mana-mana jawapan yang paling banyak markahnya. Tak adalah kita potong. Aktiviti pembalakan, perenggan pertama, kita dah bagi, tengok dapat 2 markah. Aktiviti perhutanan dapat 3 markah. Kita reject yang perhutanan, tidak. Kita akan ambil yang paling banyak markahnya. Okey, jadi dalam aktiviti pembalakan. Dalam aktiviti pembalakan, apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang dilakukan oleh manusia tersebut? Aktiviti pembalakan, mestilah pokok ditebang. Pokok ditebang, tak ada yang lain. Jadi bila pokok ditebang, peranan pokok sebagai cegatan silara. Jadi kita kena faham fungsi pokok tersebut. Sebagai cegatan silara itu terganggu. Jadi apa kesannya kepada edaran air tanah? Kesan, kesan kamu akan merujuk kepada edaran air tanah. Kamu kena tahu dengan jelas edaran air tanah mana yang kamu nak ambil. Bila dia duduk di belakang, berulang tak apa. Bila dia isi itu, huraian itu duduk di tengah, berulang tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau isi utama, kamu ulang benda yang sama. Sebab itu kena jelas. Kamu kena faham
soalan itu yang mana satu jadi isi, yang mana satu jadi huraian. Sebab itu dalam kajian tindakan cikgu dulu, cikgu menggunakan teknik kembar. Ya, kaedah kembar dalam mengenali bentuk soalan apabila cikgu dapati pelajar-pelajar pada ketika itu kehilangan ataupun rata-rata tak ada yang lulus pun pada ketika itu. Masa tu soalan semester 1, 0%. Ya, ini dah berlaku banyak tahun lah. Ya, banyak tahun. Ya, 8 tahun dululah. Ya, tapi ianya sangat berbekas lah. Ya, jadi cikgu pun buat teknik kembar dalam memahami bentuk soalan. Kembar 1, kembar 2. Kembar 1, yang mana keluar dulu? Kembar 1. Ya, anak nombor 1. Kembar 1. Aktiviti manusia. Jadi automatik dia akan jadi isi. Ya, kembar 2. Tengok arahan soalan yang seterusnya. Edaran air tanah. Dia akan jadi kembar 2. Kenapa nak kena ada 3 step? Sebab soalan kita ialah bagaimanakah? Ya, prosesnya. Ya. Aktiviti pertanian. Sama juga. Pokok ditebang. Tengok. Ulang balik semula. Okey. Kesannya. Kita tukarlah yang lain. Kadar resapan berkurang, air bawah tanah terganggu. Kesannya. Jangan lupa untuk kita highlight kepada pemeriksa untuk soalan air fikir, untuk step yang ketiga, masukkan perkataan kesannya. Supaya kita boleh tarik perhatian pemeriksa, itu adalah kesan. Jawapan kita untuk mengemukakan itu adalah kesan. Ya? Baik. Aktiviti pembinaan, buat apa? Permukaan diturap, ya, permukaan tanah disimen, liang pori tanah tertutup. Kita masukkan tentang resapan. Ulang balik, tak ada masalah. Ya? Aktiviti pembandaran. Sama juga. Banyak permukaan diturap, liang pori tanah tertutup. Boring lah pula kan, takkan nak cerita resapan. Kita cerita tentang larian air permukaan yang terganggu. Ya, jadi soalan bagaimanakah? 4 isi, darab 3 markah, 12 markah. Tak ada pendahuluan, tak ada kesimpulan. Ya, jadi kalau kamu kenal macam tu, kamu tak akan buang masa untuk buat pendahuluan yang panjang lebar, untuk buat kesimpulan yang panjang lebar, sedangkan ianya tidak membawa makna pun dalam soalan, dalam jawapan kita. Cuma yang cikgu nasihatkan untuk memudahkan pemeriksa, intro dalam setiap jawapan tu bagilah sedikit. Aktiviti manusia dalam mempengaruhi edaran air tanah ialah aktiviti pembalakan, titik, teruskan huraian. Renggan yang kedua, aktiviti pertanian, titik, teruskan dengan huraian. Okey, jelas Baik. Selepas itu ada bentuk soalan sejauh manakah? Semalam macam dah ada cerita kan? Sejauh manakah? Ya, bila sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi edaran air tanah? Semalam kita dah bincangkan dah tentang soalan sejauh manakah. Ya, bila soalan sejauh manakah, ya, jadi kamu kena tahu bila faktor fizikal lawannya ialah manusia. Ya, lawannya manusia. Ya, dan dia adalah ganjil markahnya, maksudnya kamu kena bagi penegasan. Okey. Ini tips untuk kita nak menjawab soalan sejauh manakah. Ya, semalam tak ada kot cikgu pun dah lupa dah. Banyak kali ulang benda yang sama Baik, untuk soalan sejauh manakah, kamu masukkanlah penegasan. Apa itu penegasan? Penegasan itu adalah kamu mesti setuju dengan soalan, tetapi ada faktor lain yang turut mempengaruhinya. Kalau kamu bagi penegasan yang betul, ya, dalam ayat yang mudah untuk kita fahami dan jelas, maka kamu akan dapat 1 markah. Jadi disarankan bila kita buat soalan macam ini, bila kamu nak menjawab soalan yang serupa ini, disarankan penegasan itu kamu masukkan dalam bahagian pengenalan. Bila masuk dalam bahagian pengenalan, kita dah tahu dah, oh ini penegasan dia. Dapat 1 markah. Kan? Jangan buat sikit, lepas tu kat bawah ada lagi, dekat kesimpulan baru nak bagi. Jadi dia tak begitu nampak cantik. Ya? Okey, jadi isi yang dikemukakan dalam wajaran sekurang-kurangnya. Nanti kadang bila cikgu cakap macam ni, 1/5, 5/1, kamu pegang kat sini je. Hari tu cikgu tu cakap bagi 1 je. Untuk setuju, 5 untuk tak setuju. Isi untuk tak setuju, faktor lain. Lepas tu seorang cakap, tak, kena jawab 5. Bukan, sekurang-kurangnya. Kenapa cikgu cakap sekurang-kurangnya? Bersetuju dengan soalan, sekurang-kurangnya kamu bagi 1. Faktor lain,
kamu bagi sekurang-kurangnya 1. Nak bagi berapa? Nak bagi 2 nisbah 4, 4 nisbah 2, nak bagi 3 faktor yang kamu setuju. 3 faktor lain tak ada masalah. Tak ada masalah. Harap sangat-sangat ini jelas. Sebab ada juga calon yang masih lagi keliru dalam menjawab soalan bentuk sejauh manakah. Baik, kalau kamu jawab semuanya tentang setuju faktor fizikal mempengaruhi edaran air tanah, maksimum hanya kamu akan dapat 5 kali 2, 10 markah saja. Penegasan tak adalah markah. Dah tak menepati kan? Okey, 5 kali 2, 10 markah. Okey, jelas jadi sekurang-kurangnya mewakili faktor yang kamu setuju dan faktor yang lain. Dan perlu disarankan juga yang ini. Ada pelajar dia tak buat penegasan, dia jawab macam soalan biasa, huraikan, jelaskan. Ya, jadi disarankan jangan campur aduk faktor tersebut. Perlu kamu beri isi setuju dahulu. Yang faktor fizikal tu bagi dulu. Baru diikuti oleh faktor lain. Kalau kamu campur aduk, apa jadi? Kalau kamu campur aduk, penegasan tu kamu tak tulis, jadi kita akan bagi markah. Okey, contoh. Perenggan pertama, faktor fizikal. Okey, kita pun bagi markah. Faktor yang kedua, okey, fizikal, kita pun bagi markah. Perenggan yang ketiga, kamu bagi faktor lain. Okey, kita bagi markah. Perenggan yang keempat, kamu bagi faktor manusia. Kita bagi markah. Yang perenggan yang kelima, tengok-tengok 5 dan 6 kamu bagi faktor fizikal. Yang itu kita tak bagi markah. Sebaik mana pun kamu jawab. Sebab kamu tidak menepati kehendak dalam menjawab soalan ini sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi edaran air tanah. Mesti bagi fizikal dahulu. Baru diikuti oleh faktor lain. Banyak mana nak bagi terpulang. Yang penting dia tersusun. Jangan campur aduk. Bila campur aduk jadi masalah. Buatnya kamu campur aduk. Okey, perenggan pertama kamu bagi fizikal. Perenggan kedua kamu bagi manusia. Perenggan ketiga kamu bagi fizikal. Perenggan keempat bagi fizikal. Perenggan kelima bagi fizikal. 3 perenggan tu tak ada markah. Ya, jangan main kan. Ini nak menunjukkan bagaimana kamu nak menyusun jawapan kamu berdasarkan arahan soalan. Dia dah tak ikut arahan. Tak ikut arahan, tak adalah markah. Ya, jadi kena tahu cara menjawab yang betul. Ya. Dan seelok-eloknya, untuk bezakan faktor fizikal dengan faktor lain, kamu letaklah kat situ penanda wacana untuk membezakan antara isi yang kamu setuju dengan faktor lain. Contoh ya, kamu bagi faktor fizikal, faktor fizikal, faktor fizikal, namun terdapat juga faktor lain yang turut mempengaruhinya. Nampaklah. Kan tersusun, kan tak ada terperanjat dengan faktor fizikal, tiba-tiba manusia. Ada bagilah penanda wacana sikit. Itulah nampaknya kematangan dalam kamu menjawab soalan. Ya, tak ada main terjah aja kan. Okey, bagaimana kita nak buat contoh penegasan? Penegasan ni biasanya kita ambil daripada soalan je. Ya, sememangnya, kita tambah ayat ni je. Sememangnya faktor fizikal mempengaruhi edaran air tanah, namun faktor manusia juga turut mempengaruhinya. Fizikal lawannya manusia. Manusia kan senang nak jawab. Faktor fizikal tu bagilah 1 ke 2 je ke. Faktor manusia tu banyak boleh kita bincangkan. Okey? Baik, tengok pada soalan ni. Tengok skema. Tengok pada panduan menjawab. Macam familiar je. Copy paste daripada yang semalam yang kita bincangkan lah. Nampak? Daripada yang semalam topik yang kita bincangkan. Ya? Semalam faktor yang mempengaruhi kitaran hidrologi. Edaran air tanah ni kan dalam sub kitaran hidrologi. Isi sama. Ya, kalau tiba-tiba dia tanya faktor fizikal yang mempengaruhi resapan, sama juga. Ya, sebab itu semalam cikgu compile-kan satu bentuk soalan, satu isi yang mana faktor fizikal yang mempengaruhi kitaran hidrologi dengan hasratnya memudahkan kamu untuk menjawab dan boleh digunakan dalam mana-mana soalan yang mempunyai kaitan. Okey. Okey, faktor fizikal boleh cerita tentang hujan.
Intensiti hujan tinggi, larian air permukaan. Jelaskanlah kenapa, kan? Okey, litupan tumbuhan, tumbuhan banyak dia buat apa? Cegatan silara berlaku. Jadi kesannya apa akan jadi? Jadi kamu tahu tadi edaran air tanah, larian air permukaan, ya, resapan air bawah tanah, ya, porosan, ya, ketelapan, itu dalam edaran air tanah. Jadi dalam huraian ni bolehlah masukkan mana-mana edaran air tanah, baru jawapan kita itu jelas. Tak naklah maka edaran air tanah berlaku, maka edaran air tanah berlaku, maka edaran air tanah berlaku dalam huraian kamu. Tak ada markah. Sebab apa? Kamu pergi ambil je daripada soalan, kamu masukkan, tak ada yang lain. Ya, kecerunan, cerun curang, larian air permukaan tinggi. Ya, ini batuan tidak telam air, aliran air bawah tanah berlaku, tanah liang pori besar, kadar resapan tinggi. Faktor fizikal yang kita senaraikan ini sama dengan yang semalam. Nampak? Study smart dan berani menggunakan isi untuk menjawab semua soalan yang ada berkaitan. Sejauh manakah nak ambil ke 5-5? Oh, kalau dah ambil 5 kat sini, faktor manusia bagi 1 je. Ya, kalau rasa tak master 2 je, buatlah 2. Ya. Lepas tu, 4 lagi nak ambil mana? Oh, lemak tak cukup pula kan. Cikgu bagi 3 je. Sedangkan banyak lagi aktiviti manusia yang lain. Aktiviti pelombongan boleh ya. Okey, yang mana sesuai? Kan? Okey, aktiviti pembinaan ya. Aktiviti pembinaan. Pelancongan tak jadi, ya. Pengangkutan pun tak jadi. Kalau kamu kata membina, tebang pokok membina jalan raya, semalam cikgu dah ingatkan. Tak boleh, ya. Asal saja apa bina, semua akan masuk dalam aktiviti pembinaan. Jangan lupa kata kerja. Aktiviti pembinaan, dia turap permukaan tanah, intensiti hujan tinggi, larian air permukaan meningkat. Edaran air tanah apa yang dia nak cerita? Larian air permukaan. Aktiviti pertanian, dia buat apa? Mempengaruhi tanam pokok. Tanam pokok boleh, tebang pokok boleh. Kalau tanam pokok, litupan tumbuhan banyak, cegatan silara berlaku, kadar resapan tinggi. Resapan tu kat mana? Edaran air tanah lah. Janganlah cegatan silara berlaku, maka edaran air tanah terjadi. Janganlah. Ambillah air tanah mana yang kita nak bincangkan. Kalau aktiviti pertanian, ya, tanam semula. Tanam semula pula. Tebang pokok untuk tanam semula. Litupan tumbuhan kurang. Cegatan silara kurang berlaku. Larian air permukaan tinggi. Kita pusing balik benda yang serupa. Ya, aktiviti pembalakan, pokok ditebang. Samalah. Okey, yang seterusnya ini, ya. Mungkin cikgu akan ambil sikit lagi masa kamu untuk kita habiskan perbincangan topik ini. Baik, hati-hati dengan soalan yang depannya tulis kesan. Ramai pelajar kosong markah. Jauh pula lari daripada sini ya, alam sekitar fizikal. Ya, sebab tadi bila tukar setting dia akan berubah. Baik, hati-hati dengan soalan kesan. Apa-apa saja soalan yang bermula dengan kesan, hati-hati. Macam mana nak jawab soalan kesan? Ramai pelajar, dia tidak berhati-hati di sini menyebabkan dia jawab isi utamanya ialah alam sekitar fizikal. Tak boleh. Kembar 1 kesan, kembar 2 alam sekitar fizikal. Kesan jadi isi, alam sekitar fizikal jadi huraian. Okey, bagaimana nak jawab soalan kesan? Dalam buku tak ada pun cik. Ya. Geografi ni kita meneliti, kita memahami, kita imajinasi. Ya, kalau gunung berapi kan, kesan gunung berapi satu mana lah kita nak nampak kan? Kena imagine. Kesan itu adalah apa nak cerita? Apa yang kita nampak sedang berlaku. Pengurangan simpanan air tanah. Bila simpanan air tanah? Simpanan air tanah itu kat mana? Simpanan air tanah itu ialah dalam tanah. Kadang-kadang pelajar ni bila baca pun dah confused. Simpanan air, dia ingat simpanan air, takungan air itu ya. Simpanan air itu, simpanan air secara semula. Jadi dalam tanah dia kurang. Apa yang kamu nampak berlaku pada ketika itu? Baru kaitkan dengan alam sekitar fizikal. Alam sekitar fizikal ni yang biasalah. Ya. Suhu tak bolehlah masuk kat sini. Hujan tak bolehlah masuk kat sini. Suhu, habitat, flora, kelembapan udara, hakisan, ya, banjir tak bolehlah masuk kat sini. Kan tak sesuai.
Okey, jadi macam mana nak jawab apa yang kita nampak? Ya, jadi ini yang kita nampak. Isi utama kesan. Bila simpanan air tanah kurang, kesannya udara akan jadi kering. Ya, bila angin bertiup tu kita rasa kering. Ya, jadi apa kesannya bila udara kering terhadap alam sekitar fizikal? Bila udara kering, wap-wap air yang terpeluap di lapisan atmosfera itu akan kurang. Jadi menyebabkan kadar kelembapan udara akan menjadi rendah. Ha, lepas tu apa yang kita nampak lagi? Wah, jenuh nak imagine kan? Bila simpanan air tanah kurang ni, contohnya lah pada ketika kita mengalami musim panas yang panjang. Bukan musim panas hawa sederhana mengalami kita langsung tak terima hujan dalam tempoh masa yang agak panjang. Ya, kadang mencapai kalau ketika fenomena El Nino tu 3 bulan tak terima hujan. Kan? Jadi tanah akan kering. Itu yang kita nampak. Tanah kering. Tanah tandus. Kenapa dia kering? Sebab sejatan berlaku. Jadi bila sejatan berlaku, apa jadi? Ya, tanah tu dah kering, hakisan permukaan akan berlaku. Jadi debu ya akan terampai-ampai di lapisan atmosfera. Apa kesannya terhadap alam sekitar fizikal? Pencemaran udara akan terjadi. Okey, simpanan air tanah kurang. Apa yang kita nampak? Sungai kering. Sungai cetek. Kenapa sungai cetek? Sebab air simpanan bawah tanahnya kurang. Tak ada air, resapan tak ada, hujan tak ada turun. Jadi apa jadi kepada alam sekitar fizikal? Hidupan akuatik akan terjejas. Sungai, mestilah ada ikan kan? Hidupan akuatik akan terjejas. Apa lagi yang kita nampak? Tumbuhan layu. Layu lah sebab air tak ada, bekalan air kurang. Akar pokok tu nak cari sumber air bawah tanah tu tak ada. Sumber air yang dia nak terima tu tak ada. Jadi bekalan air akan kurang. Jadi bila layu apa jadi? Flora dan fauna akan musnah. Ya. Seterusnya aras air tanah akan rendah. Kita tengoklah contohnya dalam empangan-empangan yang pernah suatu ketika dulu Tasik Timah Tasuh tu kering. Ya, sebab aras air tanah itu sangat rendah. Kenapa? Air kat bawah dalam tanah tu tak ada. Jadi apa kesan kepada alam sekitar fizikal? Bekalan air, sumber air akan terjejas. Dan yang terakhir yang boleh kita nampak, yang boleh kita imagine, ya pada ketika kurangnya simpanan air tanah, hutan berangka. Ya, pokok tu kering dan layu tinggal rangka je. Daun semua dah gugur. Ya, layu tu lain. Hutan berangka ni lain. Tinggallah batang-batang pokok je tanpa daun. Kenapa? Sebab sumber air hutan itu, sumber air itu kurang, kadar sejat peluhan tinggi disebabkan oleh kadar sejatan peluhan tinggi. Jadi apa kesan kepada secara fizikal? Habitat musnah lah. Habitat kepada hidupan liar tak ada. Ya, sumber makanan dia tak ada. Tempat tinggal dia pun tak ada. Itu cara. Soalan yang ada apa dia? Kata kunci kesan. Berhati-hati. Ya? Okey, bila dah ada kesan, ada masalah, orang geografi kan menyelesaikan masalah. Soalan ini semalam cikgu tak bincangkan. Bila sekali dah bincang, untuk akan datang mungkin tak akan bincang dah. Ya? Soalan langkah adalah satu bentuk soalan yang berpihak kepada pelajar. Yang menjadi masalah bila arahan soalan tersebut. Kalau bincangkan tak ada masalah, buatlah kesimpulan. Tetapi kalau dia kata cadangkan, itu bahaya. Bila cadangkan, pelajar tak beri penambahbaikan dalam jawapan, lebih tegas, lebih sistematik, lebih kerap, lebih banyak, automatik. Ya, isi dah huraian kamu dapat 1 markah saja. Masih berlaku. Rasanya bentuk soalan cadangkan ini dah bertahun-tahun dah keluar. Tetapi masalah yang serupa dalam jawapan pelajar masih berlaku. Tu yang namanya tidak peka. Kita dah cakap, tapi masih buat. Kita dah bagi tahu, tapi gelojoh dalam menjawab soalan. Cikgu dah cakap, okey, soalan langkah ni paling senang nak jawab. Kamu pun terus jawab tanpa kamu tengok arahan pada soalan yang dekat depan. Ya, kalau cadangkan mesti ada unsur penambahbaikan. Kesalahan yang kedua, yang sering kali berlaku pada pelajar, dalam langkah tersebut, dia bagi langkah perundangan.
Kamu kena bagi langkah perundangan sajalah. Ya. Kalau langkah saja memang kelebihan pada pelajar. Perundangan boleh, pengurusan boleh, kempen pendidikan boleh. Hujung jari je. Hujung jari je boleh jawab. Tetapi akan ada soalan yang tricky. Terutamanya kepada pelajar-pelajar yang kukuh, tidak teliti dalam memahami bentuk soalan. Ada soalan dia nak langkah kestrukturan saja. Kamu pergi bagi langkah undang-undang. Mana nak jadi? Ada soalan yang nak kamu bagi langkah segera. Ada soalan yang boleh bagi langkah jangka panjang. Tolong berhati-hati. Inilah peluang untuk kamu untuk mendapat markah penuh. Soalan-soalan yang lain tu mungkinlah ya boleh tersilap. Ini untuk dapat markah penuh. Jadi bila langkah, dia akan meliputi perundangan, pengurusan, kempen dan pendidikan. Jadi dalam perundangan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Kenapa nak dikuatkuasakan? Perlu dikuatkuasakan dengan lebih tegas supaya sumber air tanah itu berterusan. Mesti kuat kuasa. Kalau tidak dikuatkuasakan dengan lebih tegas, orang mula lalai, orang mula leka. Jadi bila dikuatkuasakan dengan tegas, orang akan takut untuk menjalankan aktiviti pembalakan secara berleluasa. Orang akan takut untuk melakukan aktiviti pembalakan secara haram. Orang akan takut melakukan penerokaan satu-satu kawasan dengan begitu giat. Okey? Kalau nak jawab pemantauan pula, dalam perundangan ni salah satu aspek pemantauan. Kamu kena bagi tahu siapa yang jalankan pemantauan tersebut. Bolehlah kamu masukkan agensi-agensi yang terbabit. Masukkanlah siapa. Apa yang dia pantau? Apa yang dia pantau, kamu tengok pada soalan. Memastikan sumber air tanah berterusan. Dia pantau dekat mana? Sumber air datangnya daripada mana? Sumber air datangnya dekat kawasan tadahan hujan. Jadi kena pantau lah kerja-kerja penerokaan kawasan. Dan yang seterusnya bawah aspek perundangan ialah denda. Kenalah bagi siapa yang nak dikena denda. Siapa? Orang yang melakukan penerokaan secara haram. Kenapa dia nak kena denda? Kamu bagilah dendanya tu banyak. Penjara ke, hukuman penjara ke, denda, bayaran dan sebagainya. Kenapa nak kena denda? Supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Supaya dapat mengekalkan sumber hutan sedia ada bagi memastikan sumber air berterusan. Baru nampak cantik. Jangan bagi jawapan selamat aja kan yang dangkal, surface saja, permukaan saja tak nampak. Kita dah perayu kan. Separuh je kaki lagi dah masuk you. Baik, dari segi langkah pengurusan pula. Langkah pengurusan kadang-kadang dia kata langkah kestrukturan. Ini ialah apa yang kita kena buat. Penanaman pokok. Kalau soalan tu cadangkan, dengar lebih banyak kan. Kenapa nak kena tanam pokok? Sambunglah balik peranan pokok tadi. Cegatan silara, resapan, simpanan air tanah. Baik, pembangunan terancang. Kenapa nak ada pembangunan terancang? Pembangunan terancang tak adalah pokok ditebang secara berleluasa, permukaan tanah diturap dengan secara berleluasa. Kamu kaitkan dengan larian air permukaan. Kamu kaitkanlah dengan proses resapan bagi memastikan sumber air tanah itu berterusan. Baik, langkah yang seterusnya mengekalkan keluasan hutan simpan. Kenapa nak kena simpan ada hutan simpan? Kaitkan dengan cegatan silara, kaitkan dengan resapan, kaitkan dengan sumber air tanah. Yang bawah ni kenapa pula pengurusan sampah? Ingat, aktiviti domestik. Orang biasanya akan buang sampah ke dalam sungai. Bila buang sampah ke dalam sungai, sumber air bersih akan kurang. Aliran air akan terganggu. Kadar resapan akan berkurangan. Sumber air bersih akan terjejas. Pengurusan. Dan yang seterusnya, yang paling selamat, kempen dan pendidikan. Boleh asing. Kan? Ini kempen dan pendidikan ini biasanya langkah jangka panjang lah. Kan? Tapi ada setengah-setengah tu, kempen ni dia boleh masuk dalam langkah jangka pendek. Contohnya kalau kempen kongsi kereta untuk mengelakkan berlakunya pencemaran udara yang tinggi. Okey, sumber air berterusan. Kempen apa? Cintailah sungai kita. Kenapa nak kena ada buat kempen tersebut? Beri kesedaran.
melalui apa kempen itu nak disampaikan. Kamu boleh masuk mana-mana medium, ya, media sosial. Yang boleh bagi contoh, barulah jelas. Dan yang terakhir, pendidikan. Dalam topik apa? Dalam topik apa? Dia tak boleh dalam mata pelajaran geografi, dia ajar sejak kecil lagi beri kesedaran. Jangan. Itu dah biasa. Kalau pendidikan, kamu kaitkan topik apa? Nak tahu topik apa? Tengoklah soalan tentang apa. Dalam topik sumber air tanah. Kenapa nak diperkenalkan tentang sumber air tanah? Supaya timbul kesedaran kepada pelajar. Kesedaran apa? Nanti bila dia berkejaya, dia akan memastikan kelestarian sumber hutan. Jadi bila sumber hutan lestari, kaitkanlah lagi dengan cegatan silara resapan air bawah tanah. Mudah kan? Okey. Jadi itu saja topik perbincangan kita pada malam ini. Diharapkan apa yang kita bincangkan pada hari ini akan memberikan pemahaman yang lebih banyak. Okey, Aiman nampaknya angkat tangan daripada tadi. Minta maaf ya cikgu kalau dah bercakap dah tak nampak dah apa. Okey Aiman, ada apa-apa Aiman? Aiman dah tak ada. Okey, itulah perbincangan pada hari ini. Okey, Aiman kata, kempen dan pendidikan satu isi yang sama ke? Tidak. Cuma cikgu nak asingkan bila dalam langkah perundangan lain. Okey, langkah pengurusan lain. Kempen dan pendidikan dia termasuk dalam langkah bukan perundangan. Jadi langkah bukan perundangan itu ialah langkah pengurusan, kempen dan pendidikan. Okey? Kenapa nak kena asing? Sebab kadang-kadang soalan tanya langkah perundangan. Kadang-kadang soalan tanya langkah pengurusan. Kadang-kadang soalan tanya langkah sahaja. Jadi kita perlu beri penjelasan. Pelajar nampaklah, okey, kempen pendidikan, okey, dia akan masuk dalam pengurusan. Tapi kalau langkah kestrukturan, kempen dan pendidikan tu tidak. Langkah kestrukturan ni ialah merujuk kepada apa yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat nak menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya, kekurangan sumber air. Air dah tak ada. Yang itu kamu kena bagi langkah segera. Ya. Okey, ada apa-apa soalan yang lain? Baik, ya, ini diharapkan apa yang kita bincangkan hari ini akan memberikan tambah nilai ya daripada apa yang telah kamu ketahui, apa yang telah kamu fahami. Cikgu doakan kamu akan beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan semester 2. Biasakanlah ya apa yang betul, apa yang telah kita terangkan, apa yang telah kita pelajari. Jangan guna kaedah yang biasa yang kamu gunakan. Ya, sekian dulu daripada cikgu. Jumpa lagi.